Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi untuk semakkan jawapan bagi simulasi soalan UPKK. Jadi untuk hari ini kita akan tengok untuk tajuk adab, iaitu kertas adab. Kertas adab ni dia ada dua. Okay, kalau yang perasan hari tu, yang satu yang ada gambar ni. Okay, tengok ada gambar ni. Dan juga satu lagi dia ada gambar, dia tak ada gambar, tapi dia ada stapler lah. Okey, tak apa, nanti kamu boleh cari. Jadi yang pertama, cuba cari, kita tengok dahulu untuk soalan yang pertama. Okey, macam biasa, keluarkan pen merah untuk kita tulis lah, untuk kamu tanda. Okey, jadi untuk yang pertama, sila tengok dulu soalan yang pertama, iaitu pilih faedah menyediakan makanan dengan cara yang betul. Okey, jadi alif, menggembirakan hati. Ba, menjaga kebersihan makanan. Jim, merapatkan hubungan kekeluargaan. Dan memudahkan urusan. Jadi jawapan dia yang mana? Yang ba, ya, menjaga kebersihan makanan, sebab dia berkaitan dengan makanan. Kalau hati tu bukanlah, kalau hubungan kekeluargaan tu bukan adab lain. Dan juga memudahkan urusan juga bukan, itu untuk bersyuarat. Okey, jadi yang untuk makanan ba. Okey, nombor 2, faedah melayan tetamu dengan adab dengan beradab dapat apa? Ini faedah melayan tetamu. Okey, jadi kita dapat apa? Menyelesaikan masalah ke? Dapat mendapat rezeki yang halal ke? Menghindari syak wasangka ke? Ataupun menambah keberkatan dalam hidup. Jadi jawapan dia dal, bulatkan dal. Okey, tapi siapa jawab dal betul, alright. Siapa yang salah, pangkah. Okey, seterusnya nombor 3, bagaimanakah cara berjalan yang tidak beradab? Alif, berjalan dengan tujuan yang baik. Berjalan sambil makan dan minum. Jim, memberi laluan kepada orang yang lebih tua. Menunduk sedikit kepala ketika berjalan. Okey, jadi mana yang tidak beradab? Tidak. Gariskan perkataan tidak. Gariskan. Jadi kita tahu mana yang tidak, rupanya berjalan sambil makan dan minumlah yang tidak. Okey, seterusnya nombor 4, berikut merupakan adab ketika bekerja, kecuali pertama, mengutamakan bahasa yang sesuai dan sopan, sentiasa amanah dalam melaksanakan tugas. Jim, bersifat ikhlas dan berlapang dada, menghormati pendapat orang lain. Okey, jadi kita nak pilih yang mana? Jim, iaitu bersifat ikhlas dan berlapang dada, kecuali. Okey, sebab apa? Yang lain itu adalah adab bekerja, yang Jim ni bukan. Okey, nombor 5, Anissa bercakap dengan sopan semasa berbual dengan ibu bapa dan adik-beradiknya. Pernyataan di atas berkaitan dengan adab apa? Okey, adab bergaul dengan keluarga, bukan berjalan, bukan berjuali, bukan makanan. Jadi jawapannya dal. Okey, jawab soalan nombor 6, pilih ciri berhujah dengan yang baik. Berhujah ni adab berhujah. Okey, yang pertama, okey, pernyataan tiada pengisian rohani dan membina. Berhujah dengan rasa bangga diri. Mampu mengawal dan menarik perhatian pendengar. Hujah yang disampaikan dengan cara emosi. Jadi semua tu bukan. Jadi yang kita boleh pilih adalah mampu mengawal dan menarik perhatian pendengar. Okey, itu adalah Jim. Nombor 6, Jim. Nombor 7, memberi penghormatan terakhir kepada jenazah. Pernyataan di atas berkaitan dengan kepentingan menziarahi jenazah ke? Faedah beradab mengiringi jenazah ke? Hikmah beradab menziarahi kubur ke? Ataupun akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur? Okey, jawapannya alif, kepentingan menziarahi jenazah. Okey, dan nombor 8, ucapan yang tidak menyentuh sensitiviti merupakan adab. Adab keramaian, adab berjalan ataupun adab bertanya. Okey, adab berhujah, jawapannya ba. Okey, nombor 9, berikut adalah akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Okey, jadi di sini ada sedikit persoalan. Saya rasa bukan akibat. Mungkin soalan yang tersilap ni. Okey, sepatutnya hikmah lah kan. Iaitu yang alif, selamat dalam perjalanan, dapat menyelesaikan masalah, melahirkan suasana ceria, disanjung oleh masyarakat. Jadi jawapan dia
ba. Okey, nombor 9 ba. Nombor 10, pilih akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Akibat tidak menjaga adab ketika menghidang makanan. Hilang tumpuan, tak. Menimbulkan syak wasaka, tak. Senang mendapat penyakit, ya. Tetamu tidak dapat makan dengan selesa, ya. Jadi 3 dan 4 jawapan dia jim. Soalan 11 hingga 20, betul atau salah? 11, ciri barangan yang jual beli dalam Islam adalah halal dan bersih, betul. Okey, betul. Siapa jawab salah? Pangkal. Kita hendaklah menutup aurat ketika bermain. Betul ke salah? Betul. Jadi jangan buat salah pula. Okey, mengelak berlakunya riba adalah hikmah adab bermain. Boleh, bukan? Riba ni bukan bermain. Jadi salah. Okey, tulis salah. Pemimpin dapat melakukan tugasan dengan baik jika orang yang dipimpin tidak bekerjasama. Tidaklah. Tak boleh lah kalau pemimpin tu nak buat pekerja dia, nak buat tugas dia, tetapi orang bawahan dia tidak memberi kerjasama. Jadi jawapan salah. Nombor 15, Ali bersalaman dengan pasukan lawan selepas tamat perlawanan bola sepak. Boleh ke tak boleh? Boleh, betul. Mencari rezeki yang halal adalah kepentingan adab bekerja, betul. 17, melakukan pekerjaan dengan niat ikhlas untuk mendapatkan pujian, salah. Pemimpin yang baik mestilah seorang yang jujur dan berkemampuan untuk mengurus emosi, betul. Sebagai seorang yang Muslim, kita hendaklah mematuhi peraturan walau di mana sahaja kita berada, ya, betul. Kita sebagai orang Islam kena ikut peraturan. Nombor 20, keputusan yang bernas boleh dicapai di dalam urusan jual beli, salah. Sebab apa? Yang ini untuk adab bermesyuarat. Sebelumnya kita buka mushaf sebelah. Yang ada gambar ni. Kita lihat, tulis A pada gambar beradab atau B pada yang tidak beradab. B nombor 21 tu gambar orang bergaduh, jadi jawapan dia B, tak beradab. Kemudian 22 gambar orang bersalaman, A lah sebab dia beradab. 23 bermain sambil menutup aurat, A sebab beradab. 24 makanan yang bersepah dan tidak dikemaskan selepas makan, B sebab tidak beradab. 25 menziarahi orang sakit sambil membawa buah tangan, beradab, A. Nombor 26, orang mukmin hendaklah sentiasa mengingati Allah dan tepat garis, bergembira ke bersabar? Bersabar ketika menerima ujian. Tidak minum air kurang ataupun terlalu panas merupakan adab minum di majlis keramaian. Memenuhkan tempat di barisan hadapan terlebih dahulu ialah adab di majlis keramaian ataupun ketika bekerja di majlis keramaian. Semasa mengiringi jenazah ke kubur akan menimbulkan rasa insaf ke gembira dalam diri. Insaf. Ahmad menjaga pandangannya ataupun tingkah lakunya ketika bersama dengan keluarga. Tingkah lakunya. Soalan 31 hingga 35, isi pernyataan faedah di bawah mengikut adab yang betul. Tidak sesat jalan, menjadi cergas, mengawal berat badan, tercapai hajat, membina stamina dan kekuatan. Faedah adab bersukan adalah menjadi cergas, lepas tu kedua apa? Mengawal berat badan, berat badan dapat dikawal, lepas tu dan 33 membina stamina dan kekuatan badan. Nombor 34 dengan 35, faedah adab bertanya. Bila kita bertanya, apa faedah dia? Rupanya kita tidak sesat jalan. Kita tidak akan sesat jalan. Nombor 34 dan 35, tercapai hajat. Maksudnya apa yang kita nak tanya tu tercapailah. Tak adalah kita tak tahu je sampai bila. Kesian. Seterusnya nombor 36 adalah adab bermain. Padankan pernyataan di bawah dengan adab yang betul. Jadi dia bagi dua contoh mana yang kamu kena adab. Gariskan saja. Bersalaman semasa bermain. Masa main tu salam. Bagus. Ataupun bersalaman selepas bermain. Dua-dua bersalaman. Nak semasa ke nak selepas? Ya, selepas. Semasa janganlah salam. Adab bermesyuarat. Keputusan pengurusi mesyuarat ke keputusan sebulat suara? Ya, keputusan sebulat suara. Keputusan pengurusi pun boleh, tapi tidak beradab lah. Yang beradab tu adalah keputusan sebulat suara. Adab menziarahi orang, membawa buah hati ke membawa buah tangan?
Membawa buah hati pun boleh, tapi tak beradab lah. Yang beradab membawa buah tangan. Okey, adab menziarahi jenazah, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati ataupun mengucapkan tahniah kepada keluarga si mati. Yang beradab adalah mengucapkan takziah. Okey, takziah ni untuk orang yang ditimpa ujian ataupun ditimpa musibah. Adab bekerja, niat kerana Allah ke niat kerana pangkat? Yang beradab ataupun yang patut kita buat adalah niat kerana Allah. Okey, sebenarnya buka yang gambar ini pula. Okey, kita tengok A, B, C, D, E. Dia bergerak ke kiri Okey, jadi A gambar orang baru nak beratur naik bas. Okey, mengapakah adab dalam gambar rajah A perlu diamalkan? Okey, semua yang A sama ada kita dapat sampai ke destinasi dengan selamat ataupun kita dapat menghormati hak orang lain. Okey, di sini memang sepatutnya untuk kita sampai ke destinasi, tapi kita kena mengamalkan dulu menghormati hak orang lain. Okey, kita dahulukan. Kalau orang tu dah sampai dulu, biar dia naik dulu. Tak ada kita pula potong barisan. Okey, apakah sifat mahmudah yang terdapat dalam gambar rajah B dan C? B gambar dia nampak orang tu terjatuh beg dompet. Yang perempuan tu terjatuhlah beg dompet dia. C tu dia ambil, tetapi dia pulang balik. Dia bagi tahu ini beg dompet cik terjatuh kan. Tapi dia tak ambil. Bermaksud kalau dia ambil baru dia dikira mencuri. Dia ambil untuk pulang balik. Itu tak dikira mencuri. Dan dikira sebagai perbuatan yang jujur. Apakah yang boleh dinyatakan pada gambar rajah D? D itu pula gambar bila tadi orang tu dah ambil duit, dah ambil beg dompet, dia pulangkan kepada perempuan tu. Perempuan tu pun dengan rasa terima kasih ingin bagi duit lah ataupun bagi upah lah sebab berlaku jujur. Tetapi dia tidak mahu menerima duit dan dia mengatakan itu adalah perbuatan ikhlas untuk membantu kerana tidak mengharapkan balasan. Nombor 44, apakah hikmah mengamalkan adab dalam gambar rajah E? E itu gambar seorang lelaki juga dalam bahasa yang sama. Okey, dia memberi tempat kepada orang yang lebih tua untuk duduk berbanding dengan orang yang lebih muda. Jadi apa di sini dikatakan kebaik hikmah dia adalah disenangi oleh masyarakat. Nombor 45, apakah akibat sekiranya kita tidak mengamalkan adab-adab di atas? Semua ni lah adab-adab yang baik tu. Maksudnya kita akan dapat adakah kita akan disanjungi masyarakat ataupun masyarakat memandang hina kepada kita? Akibat ni benda buruk lah. Jadi masyarakat akan memandang hina kepada kita. Okey, sebenarnya soalan tulis adab berdasarkan jawapan yang diberi. Okey, jadi soalan 46 hingga 50. Okey, 46 dalilnya adalah an-nazafatu minal iman. Dalil di atas merujuk kepada adab menghidang makanan ke, adab dengan pemimpin ke, adab berjalan ke, adab berjual beli ke, adab berziarahi kubur. Adab menghidang makanan. Okey. 47 wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Dalil di atas merujuk kepada adab berjual beli. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Okey, dalil di atas merujuk kepada adab dengan pemimpin. Setiap kepada kita adalah pemimpin. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Doa di atas merujuk kepada adab bagus. Adab menziarahi kubur. Dan yang terakhir, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Doa itu kita rujuk kepada adab untuk berjalan ataupun adab untuk keluar rumah. Seterusnya kita tengok pula untuk kertas yang satu lagi yang sehelai ni. Okey. Iaitu soalan yang pertama. Okey, jawab semua soalan. Pertama, tulis 2 adab semasa menghidang makanan. Kamu tulislah. Ni soalan subjektif. Okey, jadi berbagai adab yang boleh kamu tulis. Lap pinggan, gunakan pinggan yang bersih, tak guna pinggan yang retak. Sediakan peralatan yang cukup. Okey, ada basuh tangan, ada apa, semua tulis. Okey, menutup, menggunakan bekas yang tertutup. Apa lagi, hidangkan makanan yang halal, yang bersih, yang segar, yang baru. Semua jawapan yang boleh kamu tulis untuk menghidang makanan, semuanya betul. Okey, baik, yang seterusnya
Amin menghidang makanan menggunakan pinggan yang retak. Jelaskan dua akibat. Okey, akibat kalau kita guna pinggan yang retak. Okey, pinggan yang retak ni macam mana? Pinggan yang dah tak apa dah, yang rosak lah. Okey, kalau buat apa boleh? Boleh bawa kepada kecederaan, okey, dapat penyakit. Lagi apa? Akan dibenci oleh masyarakat, akan dipandang hina, mendapat dosa, semua benda tu boleh. Nyatakan hikmah apabila kita menerima kedatangan tetamu. Okey, hikmah tetamu. Ini untuk tahun 2 punya pelajaran. Okey, jadi untuk pelajaran tahun 3 punya pelajaran. Nyatakan hikmah apabila kita menerima kedatangan tetamu. Okey, tetamu bila dia datang ke rumah apa? Mendapat keberkatan. Okey, kita pun dapat pahala. Okey, dia membawa rezeki. Itulah kebaikan kalau kita apabila kita melayan tetamu. Okey, selain itu apa? Boleh mengeratkan silaturahim. Banyaklah kebaikan dia. Nyatakan 2 waktu yang sesuai untuk menziarahi orang sakit. Okey, menziarahi orang sakit waktu bila? Okey, yang pertama adalah waktu yang sesuai, bukannya waktu yang tengah-tengah malam, ataupun bukannya waktu yang macam waktu yang tidak dia boleh untuk dia diziarahi lah. Okey, baik, seterusnya nombor 5, nyatakan 2 contoh adab ketika menziarahi datuk di kampung. Okey, untuk adab ni kita balik ke kampung ni apa benda? Biasanya kita boleh cakap kita muliakan atuk dan nenek, ataupun muliakan ibu dan ayah. Kita bercakap dengan lemah lembut dengan mereka. Okey, membawa buah tangan. Apa lagi? Mendoakan ibu dan ayah, atuk dan nenek. Boleh. Okey, nyatakan 2 contoh. Banyak contoh adabnya ketika kamu menziarahi di kampung. Okey. Lepas tu nyatakan 2 perkara yang anda perlu hindari ketika menziarahi orang yang lebih tua pada hari raya. 2 perkara yang kita perlu hindar. Apa benda? Daripada kita cakap benda yang jaga percakapan lah. Cakap dengan hindarkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang buruk. Apa lagi? Elakkan daripada bermasam muka. Elakkan daripada sifat suka mengumpat, sifat apa lagi, iri hati, sifat dengki mendengki, itu semua banyaklah. Ataupun tidak menggunakan tidak saling bermusuhan, tak nak. Semasa di hari raya ni sepatutnya orang yang lebih tua ni kita kena hormati. Ini tidak kita pula yang jadi sombong. Okey, tak nak. Okey, jadi soalan nombor 7, berdasarkan gambar berikut, apa yang kamu buat? Tulis 3 pada adab sepatutnya yang dilakukan sekiranya anda berada dalam situasi di bawah. Okey, ini adalah gambar kita di kubur. Okey, biasanya orang ziarah kubur, apa yang mereka buat? Kita boleh buatlah. Baca Fatihah, ataupun kita bagi salam dekat ahli dekat ahli kubur. Okey, lepas tu tidak melangkah kubur, ataupun kita boleh menutup aurat, dan juga kita mendoakan mendoakan arwah tu lah, ataupun orang yang dah mati, yang dah meninggal dunia tu. Okey, banyak lagi ada yang kena buat. Boleh juga kamu tulis tidak berlari-lari, tidak membuat bising, tidak tidak pakai pakaian yang nampak aurat. Boleh. Semua boleh. Semua betul. Okey, seterusnya untuk yang terakhir, belum ada lagi. Ada lagi. Okey, seterusnya encik yang ini petikan ni kamu boleh cari sendirilah. Okey, kalau nombor 8.1 ni, nyatakan perasaan encik Haziq terhadap pekerjaannya. Okey, kalau pekerjaannya biasanya dia kata apa? Beliau bersyukur kerana mempunyai pekerjaan yang halal. Itu boleh juga. Okey, nyatakan 2 adab yang diamalkan oleh Encik Haziq ketika bekerja. Iaitu kita boleh katakan dia bersungguh-sungguh melaksanakan tugas, dan juga dia seorang yang tekun bekerja ke, macam itulah, boleh. Okey, apakah cara yang dapat dilakukan oleh Encik Haziq untuk meningkatkan prestasi kerja selain daripada tekun bekerja? Okey, tekun. Dia lagi merasa senang hati apabila pokok-pokok bunga yang ditanam tumbuh segar.
menghiasi kawasan sekolah pun boleh. Apakah faedah yang Encik Aziz dapat jika menjaga adat-adat bekerja ni? Okey, faedah dapat banyaklah. Okey, pekerjaan menjadi lebih baik. Okey, mendapat pahala, okey, dimurahkan rezeki yang halal, mendapat keberkatan. Okey. Apakah kesan jika tidak melaksanakan kerja dengan amanah? Okey, apabila kita buat kerja tanpa sifat jujur, apa yang terjadi? Kita akan merasakan kerja yang kita buat tu tidak sempurna. Okey, kerja akan menjadi tidak bagus, dan juga kita akan mendapat dosa kerana kita tidak jujur dalam pekerjaan kita. Okey, yang terakhir, okey. Jadi ini adalah soalan 9. Okey, jawab semua soalan. Okey, senaraikan 2 adab menziarahi jenazah. Okey, adab menziarahi jenazah macam mana? Okey, kamu boleh tulis sama macam kita nak menziarahi orang sakit tadi. Okey, pakai pakaian yang menutup aurat. Okey, bila ziarah jenazah, doakan kepada jenazah. Okey, lepas tu ucapkan takziah kepada keluarga. Okey, jelaskan 2 akibat jika kita mengabaikan adab ketika bertanya pada guru. Okey, maksudnya bila tanya pada guru, apa yang kamu kena sepatutnya buat. Tapi kalau kamu tak buat, jadi apa? Maksudnya kamu bertanya dengan soalan yang apa, ataupun dengan suara yang tidak beradab lah. Okey, jadi akibat apa? Mungkin kamu akan pertama dibenci oleh kawan-kawan dan dibenci oleh guru. Okey, kemudian akan mendapat dosa. Akan menjadikan kita ni seorang pelajar yang tidak beradab, tidak berakhlak. Okey, banyaklah akibat dia. Okey, tuliskan 2 adab majlis kenduri kahwin yang pernah anda hadiri. Okey, 2 adab. Okey, semasa menghadiri di majlis kenduri kahwin, apa yang kena buat? Yang pertama biasanya kita kenalah pakai pakaian yang menutup aurat, menjaga percakapan, cakap dengan lemah lembut, tidak meninggikan suara. Okey, menghormati orang yang lebih tua. Banyaklah. Semua boleh tulis. Tuliskan 2 faedah beradab di majlis keramaian. Sama juga. Apa yang jawapan 11 tadi boleh tulis balik untuk 12. Okey, ataupun untuk tambah lagi pun tak ada masalah. Jelaskan 2 hikmah mengamalkan adab berjalan. Okey, adab berjalan, apa hikmah dia? Okey, bila kita buat apa yang Nabi ajar, kita yang pertama akan mendapat pahala dan juga akan dimasukkan ke dalam syurga, dan juga kita akan terhindarlah daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat. Nyatakan 2 adab sebelum berjalan. Okey, 2 adab sebelum berjalan apa? Yang pertama, kena ada persediaan yang cukup, dan juga kita kenalah fikir perjalanan kita tu untuk tujuan baik ataupun tujuan yang buruk. Pastikan tujuan yang baik, dan banyak lagi. Okey, selanjutnya gambar di bawah menunjukkan suasana mesyuarat pemilihan ketua kelas tahun 5 maju. Jawab soalan-soalan berikut. Okey, jadi itu adalah mesyuarat. Jelaskan 2 kebaikan kepada murid yang berada. Okey, apa adab mesyuarat? Okey, adab mesyuarat, kalau yang pertama kena ada pengerusi ataupun kena ada ketua lah. Tak ada semua mesyuarat je. Tapi bila dah mesyuarat, kena ada kena ada tujuan, iaitu untuk menyelesaikan masalah. Jadi bila dah dapat menyelesaikan masalah, itu kita boleh lantiklah siapa nak jadi ketua kelas tadi. Jadi kebaikan dia apa? Dapat menyelesaikan masalah. Okey, jadi dapat menggunakan sebulat suara jawapannya, sebulat suara, dan juga perbincangan yang berlaku tadi dengan secara aman, tidak ada pergaduhan dan lain-lain. Jelaskan 3 kesan kepada murid yang tidak beradab. Kalau tidak beradab semasa mesyuarat, apa berlaku? Pertama, macam biasalah, akan masalah tidak dapat diselesaikan. Okey, maksudnya sampai bila tak dapat, kita nak lantik ketua kelas tu. Lepas tu apa lagi? Akan mendapat dosa dan juga dibenci oleh Allah. Okey, dan juga berlaku pergaduhan serta mungkin berlaku percakapan-percakapan yang tidak elok. Okey, jadi itu saja untuk adab. Jadi sampai di sini sajalah. InsyaAllah kita akan sambung untuk semakkan untuk subjek yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.